Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Guys, untuk hari ini kita dah kembali semula ke Seram Isnin. Hari ini merupakan Ramadan yang ke-9 tak silap Acap. 9 ke? Ke dah lebih? Ke tak kira? Tak kira lah puasa dah. Dah belas dah. Uish. Bila keluar video ni dah belas dah kan? Alright, okay. Alright, okay. Untuk cerita hari ini kita nak berkisahkan korang tentang pengalaman-pengalaman seram yang dikongsikan oleh viewers kita. So, korang get ready or not? We have 3 story to tell. Okay, jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni Acap nak ceritakan tentang pengalaman Acap sendiri. Di mana waktu tu Acap tengah buat video untuk unboxing box raya Acap. Korang dah tahu belum tentang kewujudan box raya saya? So guys, untuk raya ni Acap ada keluarkan merchandise box raya untuk korang yang nak dapatkan. Korang boleh dapatkan sebab first batch dah nak habis dah memang tinggal hujung dah. Korang boleh klik link dekat description dan juga hit dekat pin komen. Dua-dua tempat tu ada. Tak adalah, sebenarnya Acap nak tunjuk video ni je. Tengok dulu. Sudah tengok kan? So, kalau dah tengok, apa lagi guys? Jangan tunggu lama-lama. Kalau yang sebelum ni korang dah dapatkan box yang sebelum ni, so this time I come with the new one. Free postage. Okay, don't worry, free postage. Alright, okay. Untuk cerita yang pertama ni kita nak ceritakan tentang ni satu kejadian di mana, okay, macam aku cakap lah dulu kan, kita masyarakat Melayu ni tak lari daripada sifat tak puas hati, dengki, menengki. Ini ada satu kisah yang aku baru saja dengar tentang okay, dia cerita dia pasal bazar tau, bazar Ramadan. Okay, dia ni menjaga lah, biasalah bazar Ramadan yang menjaga semua Melayu. Tak ada bazar Ramadan yang menjaga Cina. Ada kot mungkin tak banyak ke tak ada langsung. Mungkin lah ada lah uncle-uncle yang jual ikan bilis tu semua, yang jual barang-barang kemas korang ni, apa yang orang kata aksesori lah. Mungkin ada lah Chinese, tapi tak ramai lah. Majoriti dia masih lagi Melayu. Bukan nak kata Melayu ni teruk, tapi ada certain individu yang berbangsa Melayu dan beragama Islam ni yang mencemarkan identiti kita sebagai orang kata apa, satu agama yang sepatutnya ke arah yang lebih baik. Okay, cerita ni berkait rapat tentang seorang penjaga bazar Ramadan. Dia cerita tentang pengalaman dia yang di mana bisnes dia ni terumbang-ambing disebabkan inilah orang kata cemburunya orang lah. Okay, tahun 2014 ketika ini berlaku di Melaka sebenarnya guys. Okay, abang ni dia ni menjaga macam kuih-kuih raya. Siapa-siapa nak datang beli kuih raya, boleh datang ke gerai Cap dekat Lotus RM1, Tesco RM1 lah, orang Melaka lah. Boleh cari dekat situ, kedai saya pun ada juga. Hashtag dan promote. Tapi kisah dia ni tentang abang ni dia jual kuih raya lah. Okay, macam mana berlakunya benda ni? Biasanya diorang ni akan buka diorang punya bazar ni dalam pukul 5 macam tu, 5 petang macam tu lah, dan akan berakhir dalam pukul 1 ke 2 pagi guys. Biasalah Melaka ni kadang orang kata apa, riuh dia lain macam kan. And another one, dekat Melaka ni dia ada satu kawasan yang besar tau, yang memang kalau kata kau datang situ, bazar itu antara yang paling panjang lah yang ada dekat Melaka ni. Okay, nak jadikan cerita, pendek cerita, satu hari ni dia kata kawasan tu hujan. Dan semua diorang ni macam bawa masuk barang lah. So semua orang tengah busy bawa masuk barang ke dalam. Abang ni dia kata waktu tu ada beberapa jualan dia ni dah terkena air.
Dia tempias lah benda Allah tu. So ada makanan-makanan dia yang dah pun rosak. Sebab dia jual macam kuih raya kalau dalam balang kena hujan mestilah rosak kan. So dia kata waktu tu dia mengasingkan lah semua balang-balang tu keluar untuk dibuang. Yelah, kita tak boleh buat apalah. Dia anggap benda tu satu ujian pada bulan puasa pada waktu tu. Okay, nak jadikan cerita guys, waktu tu dia kata dia bersama dengan isteri dia waktu tu, dekat dalam kedai tu ada anak dia 2 orang. Dia dengan isteri dia keluar untuk menghapuskan barang-barang tu tadi. Hati memang sedih cap. Memang orang kata apa, pilu lah kita nak raya ni kan. Tapi kita tak boleh buat apa lah. Mungkin Allah nak bagi rezeki yang lebih baik. Okay, saya naik van tu cap, and kita pergi buang apa semua. Selesai je saya kembali semula ke gerai saya waktu tu. Waktu tu dalam sekitar pukul 11 ke nak pukul 12 macam tu. Orang dah mulai kurang disebabkan waktu hujan waktu tu. Anak saya cakap dengan saya yang kedai ni ada bau yang tak best. Dia kata macam tu kat saya. So saya katalah, bau apa yang tak best? Tak tahulah, dia kata. Dia bau macam hapak. Anak saya kata gitu. So saya katalah, alah ni mungkin efek hujan kot kan. Sebelah-sebelah jual menyaga ke, ada bau-bau tu. Biasalah, naik kejap je, biarkan dia kata macam tu. Tapi guys, cerita dia bermula apabila berlarutan bau tu sebenarnya. Hari ke hari bau tu masih ada cap. Dalam 3-4 hari juga. So waktu tu saya yang peliknya, saya tak ada bau apa-apa dekat kedai tu. Cuma anak saya ni selalu bau benda-benda yang macam tu. Dan kami perasan dalam masa 3-4 hari ni tak ada langsung customer yang masuk ke gerai kami. So saya rasa macam okay, ada something wrong somewhere lah, macam tu. Okay, malam tu juga cap, saya suruh anak dengan bini saya pulang dulu ke rumah, sementara saya nak stay up dekat kedai tu lah. Nak tengoklah apa yang tak kena. Mungkin ada bangkai tikus ke apa kan. Tapi cap, lepas saya stay kat situ, saya duk kemas geledah itu ini, masih lagi tak kelihatan apa-apa waktu tu. So saya pun macam ambil keputusan baliklah. Time pun dah 2 pagi, gerai-gerai kat kiri kanan kami pun dah tutup. Saya pun dah tutup canvas apa semua, dan keluar daripada kawasan tu cap. And bila saya keluar ke kawasan tu, saya sampai ke motor saya, baru saya perasan cap, yang kunci motor saya tertinggal ada dekat belakang, tak bawa lah. Saya macam aduh, dah lah penat kan, customer tak ada, dengan bau busuk ni lagi, boleh pula kunci ni tinggal. So saya pun patah balik cap. Saya patah balik ke gerai saya. Tapi cap, ketika saya patah balik ke gerai saya waktu tu, saya ternampak yang canvas yang saya tutup tu dah gulung ke separuh. Maknanya canvas yang saya gulung tu dah jadi separuh. Maknanya dah digulung naik atas lah separuh. So macam tadi aku tak tutup ke? Saya kata macam tu. Okey lah, tak apalah. Saya pun pergi kat sana, saya tarik canvas tu, and canvas tu pun jatuh. Bila canvas tu jatuh, dia kena betulkan belah bawah tu. Dan saya pun tunduk cap bawah sikit, dan saya betulkan bahagian bawah canvas tu. Dan waktu saya tunduk betulkan bahagian bawah canvas tu cap, saya nampak dekat pada bawah tu, menuju ke dalam kedai saya, ada 3 kaki yang sedang berdiri dekat situ. So saya macam ada orang ke dalam ni? Waktu saya macam tu lah, ya betul, siapa pula masuk ni kan. So saya expect ada orang nak kena dengan saya. Lepas tu saya tunduk sekali, masih ada lagi 3 kaki tu. Saya pun masuk cap kat dalam gerai saya. Saya siap canvas tu, saya tengok ada seorang perempuan sedang berdiri. And then tahu tak dia buat apa? Dia macam mana nak kata, dia punya kepala macam ni, macam tu. Saya pun tegur, oi, kau buat apa tu? Perempuan tu tak pusing cap. Oi, kau buat apa tu? Dia macam tu je. Lepas tu saya pun ke belakang sikit. Waktu tu cap, saya baru perasan yang kaki perempuan tu ada 3. Kan saya sebut tadi, saya nampak 3 kaki. Macam mana orang boleh ada 3 kaki? Waktu tu saya dah pelik, macam mana boleh ada 3 kaki pula? And waktu tu cap, saya nampak dekat perempuan tu, dia ada something yang dia pegang tau. Dia macam satu bowl, satu bekas pasu yang dia pegang. And dia macam mana? Dia macam ambil tangan dia
Macam tu. Tapi saya takut cap waktu tu saya keluar daripada gerai saya tu, saya lari keluar. Dan waktu tu saya rasa macam pelik lah kan, apa benda yang saya nampak ni. Tapi saya masuk balik waktu tu. Bila saya masuk balik, perempuan tu dah tak ada tu cap. Perempuan tu dah tak ada. Tapi bau busuk yang ditinggalkan tu memang busuk gila waktu tu. So waktu tu saya macam tak tahu nak buat apa. Saya call member saya yang ustaz-ustaz ni, and dia orang datang kedai saya. Dia orang kata yang saya ni dah kena dituju-tuju oleh orang lah. Tapi saya cerita apa benda yang saya cerita kat dia orang tu. Dia orang kata benda ni boleh menjelma bukan macam-macam kan. Tapi hope so benda ni saya boleh, aku kata counter lah. Dia kata macam tu. Cuma apa nasihat dia, dia kata memang orang yang buat saya ni memang dia nak saya tutup. Memang nak saya bungkus lah. Mungkin pesaing tu dekat-dekat dengan saya. Tapi cap, nak buat macam mana, bukan rezeki kami. 2 hari selepas kejadian tu, kami decide untuk tutup di kawasan itu dan buka di tempat lain. So itulah dia guys, kisah yang dikongsikan kepada kita. Kalau itulah yang pertama guys. Aku tak faham lah kan. Biasanya manusia kita ni orang nak menjaga, cari rezeki kan, apalah sangat dikenakannya tu. Tapi yang nombor 2 ni pun tak kurang hebatnya. Okay, datangnya daripada seorang puan. Dia nak panggil dia digelarkan diri dia sebagai perempuan pula, Puan Nora Shah. Tapi kita panggil dia Puan Nora lah. Puan Nora ni kata ini adalah kejadian yang berlaku pada dia ketika di awal perkahwinan dia. Dia dengan suami dia ni berkenalan tak lama, dalam setahun lebih kurang macam tu, 10-9 bulan macam tu berkenalan dan terus berkahwin. Maknanya tempoh dia orang berkenalan sangat-sangat dah singkat guys. Okey, kisah Puan Nora ni agak menarik bagi saya. Tapi macam saya kata, bila cerita bab kahwin ni, korang kena be ready. Okay, untuk 18 tahun dan ke atas, ke bawah, korang kalau boleh jangan dengar benda ni, korang jangan bukan-bukan. Okay, cerita dia tentang suami dia ni merupakan seorang doktor gigi, dentist. Dental ke dentist? Dentist lah kan. Dia doktor gigi. Dan dia kata ada satu kawasan ni, dekat klinik dia ni, dia orang macam dengar gosip lah, yang dekat lot kedai tu dia orang ada pakai something. Macam tu lah. And yelah, doktor kan, mana dia nak fikir pasal benda-benda ni kan. Dia orang doktor ni, dia orang ada modern thinker punya kan. Dia orang tak fikir benda-benda hantu ni semua. So dia akan cerita, Puan Nur Aisyah ni dia merupakan seorang kaki tangan kerajaan. So dia tak get involved sangat lah dengan apa yang laki dia ni buat. Okay, satu hari tu dia orang balik ke rumah. Dua-dua ni balik ke rumah. So nak jadikan cerita, suami isteri bila balik ke rumah bermanja-manja dan sebagainya kan. Kejadian ini berlaku ketika kami pada malam tersebut, orang kata apa, biasalah lelaki bini punya intimation kan. Dia kata pada ketika itu cap, belum nak mula lah pun, dia kata laki saya tiba-tiba dia bercakap something yang saya tak pernah cakap, ataupun tak pernah dia lafaz lah kepada kita. Dia tanya saya macam ni, awak kenal dengan saya tak lama, tapi kenapa awak sanggup jadi isteri saya? Dia kata macam tu. Saya macam dah kenapa pula kan, tanya macam tu kan. And usia perkahwinan kita pada waktu itu sudah pun menjangkau 3 tahun lebih macam tu. So 3 tahun ni dia tak pernah lah tanya macam ni kat saya kan. So saya macam pahal tanya macam tu kan. Saya tak tahulah, saya rasa macam pelik lah lately dengan awak. Dia kata macam tu kat saya. Saya pun pelik, kenapa dia cakap macam tu? Sebab kita orang tak pernah ada isu, kita orang tak ada apa-apa, yalah, here and there kan. And then malam itu yang cap, dia keluar daripada bilik macam tak ada apa-apa yang berlaku. So orang kata apa, terbongkang lah kawan ni seorang-seorang. Dia macam saya jadi termenung cap pada waktu tu. Kejadian itu membawa kepada seminggu kami tak bercakap, dan kami tak, orang kata apa, tak berkomunikasi suami dan isteri, apatah lagi hubungan-hubungan seterusnya kan. Saya jadi penasaran dan saya cuba siasat. Ikut-ikut lah, ada orang kata apa yang menyondol kat belakang ni ke, ada perempuan lain ke apa. Tapi siasatan saya tu menuju ke jalan buntu cap. Sebab memang tak ada apa-apa tanda-tanda yang saya punya suami saya ni ada pasang lain ke sebagainya. Makin pelik cap, suami saya ni dah tak suka makan kat rumah. Suami saya ni kalau saya masak, dia sanggup lambat pergi kerja.
untuk makan. Tapi sekarang ni bukan kata sarapan, lunch apa lagi, dinner lagi lah. Dia sanggup makan kat luar semata-mata tak nak makan apa yang saya masak. Kami ni dah macam orang yang bercerai tapi duduk sama. Macam tu lah lebih kurang dia kata perasaan tu. So ada satu hari ni saya pergi berjumpa dengan seorang pakar perubatan. Kod-kod lah, dia ni terkena apa-apa kan. So bila cerita benda ni kat pakar perubatan, and dia minta saya bawa dia pulang ke rumah pada waktu tu. So saya bawa lah tim pakar perubatan ni pulang ke rumah. And then sampai je pintu rumah jap, tim pakar perubatan ni, ketua dia ni, Ustaz Amit ni, dia kata kuat dia ni. Dia kata macam tu. Betul, saya tanya Ustaz tu, apa yang kuat Ustaz? Kuat yang dihantar ni. Hantar? Tak apalah, bagi saya masuk. Dia kata macam tu. So Ustaz ni pun masuk. Ustaz ni mau masuk, lepas tu dia kata yang lain-lain ni pun pergi baca apa semua kan, baca. Dan waktu tu cap, saya berada dekat sofa atas tu. Tengah-tengah baca tu, tiba-tiba cap, saya terdengar suara suami saya macam minta tolong. Tolong. Bunyi macam tu. Lepas tu saya macam, Ustaz, itu suara suami saya Ustaz. Suami kamu kat mana sekarang sepatutnya? Dia kerja Ustaz. Awak dengar suara dia ke? Saya dengar. Okey, tak apa. Awak tenang. Dia buat lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Bunyi tu makin kuat guys pada waktu tu. And bila bunyi tu makin kuat, saya jadi macam jelah suami kan. Bila dah dengar macam tu, saya pun angkat telefon and call suami saya. Saya call suami saya lebih daripada 5 kali tapi tidak berjawab. Saya call klinik dia pada waktu tu. Ada orang maklumkan yang doktor dia ni, Dr. Haris ni dah balik daripada klinik tu. Saya macam apa yang dah balik ni kan? Tadi faham tak? Dia jadi macam confused kan. Tapi masa Ustaz tu baca, memang saya dengar suara Dr. Haris ni. So waktu tu saya jadi tak sedap hati. Saya pun berlari pergi ke tingkat atas jap and buka pintu bilik kami. Dan bila saya buka pintu bilik kami, saya nampak suami saya tengah baring meneran lah, dia macam menjerit-jerit. Dan bahagian bawah, kat bawah bahagian kemaluan dia tu penuh dengan darah cap. Maknanya dia pakai seluar lah kan. Nampak penuh dengan darah waktu tu. Kami pun rasa macam pelik lah kan, kenapa benda ni sampai jadi macam ni. Dan Ustaz tu naik ke atas baca. And masa baca tu cap, suami saya ni dah jadi macam orang lain. Dan yang paling menakutkan sekali pada waktu tu, suami saya bercakap bahasa Thailand. Yang kita orang seorang pun tak faham, tapi dia cakap bahasa Thailand. Tapi semakin Ustaz tu baca, semakin banyak darah yang mancut dekat bawah tu cap. Sampailah kami ni jadi panik. And dia sarankan kami call ambulans. And saya call ambulans cap untuk tunggu ambulans datang. Saya punya suami ni memang orang kata mengasuk, mengacau. Dia melompat ke sana, dia lari ke sini, dia turun bawah cap, dia naik atas balik. Dia macam orang yang tak keruan cap. Sampailah ada satu ayat akhir ni Ustaz ni baca, tombang suami saya cap. Tombang dengan keadaan yang berlumuran dengan darah. Dia lari turun bawah naik atas, darah tu bersepah-sepah kat dalam rumah tu cap. Saya jadi bingung cap. Bingung, tak tahu apa yang kena buat ni. Pihak ambulans sampai lebih kurang 10 minit lepas tu. Dan dia orang sahkan suami saya dah tak ada cap. Itulah dia. Dia orang sahkan suami saya mengalami pendarahan yang teruk dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Waktu tu isteri mana je yang tak mengaung, tak tergamam. And Ustaz tu ada cakap mungkin benda ni datang daripada seberang. So tak tahu datang dari mana. Dan saya ingat lagi lah kejadian itu sampai ke hari ni. Al-Fatihah. Okay guys, so itu dia cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ni pun quite dahsyat juga. Okay, cerita ketiga ni tentang seorang perempuan yang hamil. Okay, dia nak kenalkan diri sebagai Siti saja, tapi ini pengalaman yang dia tak boleh lupa ketika dia sedang hamil anak dia yang sulung pada tahun sekitar 2006-2007 macam tu. Dia kata kejadian ini berlaku di Kelantan. Dia ni merupakan seorang orang kata apa, Mac latte yang becok. Sebab dia ni ada satu kedai runcit yang biasalah kampung. Lepas tu ada satu kedai runcit. Dia macam tu. Dia ni itu owner dia. Dia ni owner lah. Dia ni owner kedai tu lah. Okay. And dia kata waktu ni dia mengandung lebih kurang dalam 7 ke 8 bulan lah. Maksudnya usia kandungan dia tu dah matang lah. Kira lagi sebulan tu dah nak
deliver lah, sedang cerita kan. Okey, kejadian ini berlaku Cap. Akak ingat lagi pada waktu tu hari Khamis pagi, akak terbangun daripada tidur, macam biasa kita orang nak buka kedai apa semua. Tapi Cap, hari tu badan akak memang lemau gila. Tapi waktu tu akak macam expect benda ni simptom mengandung anak pertama. Mungkin badan saya ni tak orang kata tak biasa lagi, berbadan dua dan sebagainya. Tapi hari tu memang lemau gila Cap, lemau sangat-sangat. Dan saya cakap dengan suami saya tak larat. Suami saya kata duduk je kat rumah. Suami saya ni bekerja sebagai seorang nelayan dekat kampung tu lah. Dia bukan nelayan yang pergi take bawah jala tu. Dia ni fish dealer lah lebih kurang. Dia ni yang kalau barang sampai tak penting pun sebenarnya kerja lelaki dia. Tapi dia macam barang sampai, ikan sampai, dia jadi dealer macam tu lah. Okey, dia kata waktu tu dia dah bagi tahu lelaki dia, dia tak larat. So lelaki kata tak apalah, rehat je, hari ni kita tutup kedai, tak apa. Tapi saya macam tak nak hari ni tutup lah. Sebab Kelantan bila Khamis tutup, Jumaat kan tutup juga. Sebab Jumaat biasanya tak ada aktiviti sangat, biasa di waktu siang kan. So saya tak nak lah sampai 2 hari kan kita stop. Tapi suami saya kata tak nak, tak apa, rehat je. Suami saya kata hari ni dia tak turun ke laut, dia nak settlekan kedai kami, dia nak jaga kedai kami lah. So saya pun okay, alright, kalau macam tu tak ada masalah. So saya pun berehat seorang diri dekat rumah Cap pada waktu tu. Okay, saya tengah tidur Cap, pada pukul lebih kurang Zuhur macam tu, pukul 1, 2 lebih macam tu. Saya tengah tidur. And bila saya tengah tidur tu, yalah, kita orang rumahnya rumah apa? Rumah corner lot, rumah teres kan. Saya tengah tidur. Tidur. Bila saya tengah tidur tu Cap, waktu tu saya rasa macam tekak saya ni jadi mual. So saya nak muntah lah kan. Saya pun pergi ke toilet, saya muntah. And ketika saya muntah tu, saya terdengar ada orang ketuk pintu utama rumah kami. So saya pun dah habis nak muntah tu, saya keluar daripada bilik dan saya buka pintu. Lepas tu ada seorang pakcik ni. Assalamualaikum. Rejab ada? Suami saya lah, Rejab. Tak ada cik. Kenapa? Oh ya, ini dia suruh hantar kat rumah. Nanti dah ni Rejab dah balik bagi dia. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih cik sama. Lepas pakcik tu pun belah. So saya pun angkat sebungkus plastik tu, saya letak kat dapur. And then saya dalam keadaan pening kepala, saya baring kat sofa yang berada dekat ruang tamu tu Cap pada waktu tu. So saya pun sandar. Sekali lagi Cap, pintu itu diketuk. Saya pun buka pintu tu. Bila saya buka pintu tu, pakcik yang tadi juga, dia tanya soalan, Rejab mana Rejab? Dia dah balik? Kan saya dah cakap tadi dia tak balik. Dia dekat kedai kami. Oh, dekat kedai. Ni, ambil plastik ni. Tadi dia suruh hantar kat rumah. Ambil yang ni. Saya pun ambil, saya tutup pintu. Pakcik tu pun belah. Saya dah macam, tadi bukan dah jadi ke benda ni? And bila saya toleh ke arah dapur Cap, saya nampak plastik tu ada. Weh gure, pakcik ni tak betul ke kan? Hantar sampai 2 kali. Saya pun tak nak benar cerita, saya pun letak plastik tu dekat dapur Cap. Okey, saya pun waktu tu naik ke atas untuk pergi ke bilik. Bukan ke atas lah, maksudnya rumah tu kan dia ada atas ada bawah. Kau faham je lah rumah Kelantan tu macam mana kan. Dia bukan ada tingkat atas, tapi rumah tu memang kalau nak pergi tu, nak pergi jemput orang kena pergi bawah macam tu lah. So dia naik ke kawasan atas and baring ke dalam bilik saya. Saya pun tidur Cap pada waktu tu. Saya tidur dalam pukul 3, pukul 4 macam tu. Saya terlelap sampailah saya tersentak kerana saya terdengar tangisan bayi pada waktu tu. So saya pun macam bangun, huru-hara. Saya pergi ke arah buaian yang ada dekat tepi bilik saya tu, dan saya enjut budak tu. Saya enjut baby tu lah. Tapi baby tu macam menangis lah. Dia lah, kita mamai sakit kepala kan, tapi saya dengar baby tu menangis. Saya pun enjut baby tu. Enjut. Tapi baby tu menangis tak henti-henti, sampailah saya rasa macam fuck up gila. Saya buka mata dan saya tepuk baby tu untuk bagi dia tenang lah kan. So saya pun sandar dan saya buai baby tu. Tapi waktu saya tengah buai baby tu, saya usap perut saya Cap. Baru saya sedar yang saya mengandungkan anak sulung saya. So
Wayan yang saya sediakan untuk kedatangan baby saya itu nanti, bayi mana yang menangis pada waktu tu? Faham tak? Faham tak? Dia macam bentar, time tu semua benda datang. Baby dalam perut, tapi dalam telinga dengar baby nangis. Tadi nampak baby dalam buaian. Dia tengok dalam buaian tu ada 2 plastik, weh. Dalam buaian tu ada 2 plastik, man. Plastik yang pakcik tu bagi tadi. Saya terkejut dia. Uish, waktu tu saya pun macam pelik lah kan, apa benda ni kan. Saya pun buka plastik tu, cap. Dekat dalam plastik tu, tahu tak ada apa? Dekat dalam plastik tu, dia ada 2 plastik hitam tau. Adalah besar ni. Saya buka dalam tu, ada, macam mana, bila saya buka, dia ada macam satu timbunan sabut tau. Sabut, dia macam rambut, macam tu. So saya pun kiai lah rambut tu. Saya ingat ikan lah apa bawah tu kan, sebab bawah tu macam dia freshy punya bau lah kan. Saya buka, cap. Dekat dalam tu uri, cap. Uri. Ada 2 uri. Weh, waktu tu saya tempau benda tu. Saya call suami saya suruh balik, and then saya cakap dengan dia, apa benda ni? Biasalah guys, kita ni mengandung kan. Of course lah, benda-benda macam ni boleh jadi overthinking lah. Suami saya kata tak ada. Mana ada orang hantar benda ni? Mana ada suruh saya, mana takkan saya suruh hantar uri kat sini. Pakcik tu siapa nama? Tak tahu. Tapi pakcik tu datang 2 kali. Pakcik mana tak ingat. Tak pernah nampak muka dia. Awak ambil kenapa benda-benda sini? Ya Allah, hai, pada waktu tu lah. And memang waktu tu memang takut, memang cuak gila. And kita orang keluar, suami saya bersihkan uri yang dikata tadi tu. Suami saya siap tanam lah uri tu. And dia panggil ada pakcik dia ni, macam yang tahu pasal benda-benda ni. Tapi pakcik tu kata tak ada apa lah. Cuma benda ni mungkin orang nak hantar something untuk, mungkin pada kandungan and mungkin pada hubungan. So itulah dia guys, kongsian yang dikongsikan kepada kita. Baby dalam perut. Siapa yang danger? Siapa? So guys, itulah dia kisah 77 yang kita nak hantarkan kepada korang. So korang suka yang mana? 1 ke 2 ke yang ketiga kan? Sebab begitu macam kita katalah, masyarakat kita ni walaupun dah maju macam mana pun, mereka masih lagi percaya dengan benda-benda karut kurafat macam ni. So guys, kita sebagai Islam di bulan-bulan Ramadan ni, siapa yang mungkin ada berniat yang tak baik itu, sucikanlah diri. Tak ada apa pun keuntungan yang kita dapat kalau kita menjatuhkan orang lain. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye. Jangan lupa tekan link kat bawah, okay? Limited box set. Kau asyik tanya Acap bila nak keluar merchandise. Acap dah keluar lah. Kau ambil tu. Kalender tu kau kena dapatkan. Kena letak 1 kat rumah korang. Minta jump scare kan, kita bagi jump scare kat rumah.